Halo, Assalamualaikum. Okey. Aku cuma nak bercerita tentang betapa problemnya apa ni? Berapa problemnya dalam Malaysia ni lah, cerita dia dari segi undang-undang, dari banyak perkara lah cerita dia. Contoh yang kita ambil yang senang lah cerita dia. Kita sebelum kita nak berita jauh, kita ambil yang senang dulu. Kan? Kita ambil yang senang dulu. Ambil macam ni lah cerita dia. Jika pencuri kecil, cerita dia, aku bukan nak backup siapa-siapa sebenarnya. Apabila aku nak bercerita satu tu, korang kena tengok dalam konteks yang lebih luas, lebih lebih teratur, lebih lebih terbuka. Minda kau tu kena setkan open. Jangan first bila aku nak bercerita tentang pencuri kecil ni, semua akan ingat, oh aku nak cerita pasal tu, aku nak backup dia. Tak ada, tak ada, tak ada. Jenayah tetap jenayah, simple. Jenayah, walau siapa pun yang buat dia, tetap jenayah, cerita dia. Tidak ada dakwa-dakwi, tak ada, maksud aku tak ada nak backup cerita dia. Dia tidak, dia kena provekan dia tidak bersalah. Itu saja cerita dia. Okey. Bila seorang pencuri kecil, cerita dia, kita panggil pencuri kecil lah. Sama ada dia baru nak mencuri atau dah dapat mencuri pun, dalam tabung masjid lah cerita dia. Kita ambil tabung masjid lah. Sekarang ni tengah viral kan cerita tabung masjid kan. Kita ambil lah, dia curi berapa minit, berapa ringgit lah cerita lah. Katalah dia curi the whole tabung lah cerita dia kan. Paling banyak berapa cerita dia. Tapi bila dia ditangkap, contoh dia, tahu dia ditangkap, dapat itu kan cerita dia, dapat ditangkap pada masa itu, masa kejadian kata sebagainya, masak dia, ambil dia akan kena belasah, dia akan kena pukul, dia akan, sebelum dia orang panggil polis, sebelum dihantar kepada polis. Itu nasib kalau dia masih selamat, dia masih bernyawa. Setakat lebam-lebam, setakat darah-darah tu, bincuk sana bincuk sini tu cerita dia. Tetapi kalau dia mati, cerita dia, sebab bukan tak pernah ada yang kes mati, kita tak tahu suspek tu dia ada physical punya disabilities kan. Tak kisahlah dia ada jantung ke, darah tinggi, kencing manis ke, apa ke, kita tak tahu. Tapi kita dam belasah. Dalam mati mak tu. Tak kisahlah yang belasah tu 5-6 orang macam tu dia. Dalam kawasan masjid, dalam kawasan surau. Kan? Siapa yang buruk nama? Buruk nama adalah masjid, surau tu sendiri. Lepas tu agama yang buruk, kata dia. Yang terlibat sama, subahat sama dalam membelasah sebagainya tu. Kalau mamat tu mati, confirm, cerita dia. Kan? Dia akan confirm dia akan dikenakan bawah kanan keseksaan, pematian yang tidak apa ni, tidak apa niatkan. Kan? Pembunuhan tanpa niat, cerita dia kan. Tapi tak kisahlah. Mungkin juga boleh diklasifikasi niat sebab niat nak belasah, cerita dia. Tengok betapa lawyer tu bagus tak bagus, cerita dia. Katalah lawyer yang tu kan, atau pendakwa raya tu terror, memang sakit teruk dia orang memang. Bye bye, cerita dia. Tapi cerita dia, kalau kita tengok dalam konteks Malaysia lah, berapa penyamun besar, contoh dia, penyamun lah, kita panggil penyamun besar, cerita dia. Sebab ambil bukan sikit-sikit, 45 juta, 2.6 bilion, berapa ratus juta, sebagainya, tak kisahlah. Dari spesifikasi apa dia orang menyamun pun, ada kena belasah, ada kena pukul, ada kena simbah air apa, air kapur barus, cerita dia. Apa ni, kapur barus, air apa lagi, apa, tak kisahlah cerita dia. Ada dia orang kena, tak ada kena bos. Kan? Yang tadi, yang pencuri kecil tu, kalau dia hidup, orang akan klasifikasikan, oh ni pencuri. Orang akan, the whole kampung, the whole area, the whole nation, cerita dia akan kata, oh ni pencuri ni, cerita dia, pencuri. Oh, bukan saja dia malu, keluarga dia malu, saudara mara dia pun sama juga malu. Tetapi kalau yang buat tu yang besar, cerita dia, kan, yang buat tu celaka-celaka besar, cerita dia, VIP, cerita dia kan, jahanam segala-gala benda kan. Orang tabik, orang respect. Siap bila dia datang, orang kumpul-kumpul, salam, cium tangan lah, siap bagi peluang untuk dia pentas ceramah lah, apalah sebagainya. Wahai, dah confirm dah dapati bersalah pun, cerita dia. Kan? Tak kisahlah siapa, aku tak ada nak pointkan siapa, cerita dia. Tapi memang itulah kenyataan dia. Itulah kenyataan di Malaysia. Contoh, bila kita nampak kebejatan atau kesilapan dari seorang alim ulama lah, kita kat Malaysia ni, dia so called alim ulama lah, dia orang perasan diri dia orang ulama lah, tak tahu siapa, macam mana standard dia orang boleh dapat title ulama sebagainya, atau letak saja, cerita dia kan. Kita nampak, kita tahu dan benda tu bersalah, kita tegur, mati kita bawah. Tambah kalau kita tak ada
backup CJ lah, ada degree PhD ke, hadis ke apa ke dekat belakang. Memang kita kena taji tahap dewa punya. Memang kita kena, kan? Bila kita tahu, kita nampak kebejatan, kesalahan, betul-betul fizik, betul salah dari segi akidah ke, tauhid ke, apa ke cerita dia, kan, fiqh ke, salah, kita tegur. Memang kita kena. Alasan kau tak ada apa pun, kau tak ada ilmu pun, kau tak ada certification, kau tak ada tauliah lah, cerita dia, kalau konsep gitu lah. Tapi cuba kalau yang buat tu, cerita dia, yang menuduh tu, kan, yang mengatakan kau ada salah ni, kau ada silap, tapi yang tiba itu adalah golongan alim ulama, kononnya so-called alim ulama lah, cerita dia. Dia orang tahap backup itu, cerita dia, kan. Dia boleh tegur kita, dia boleh bantai kita A to Z sampai sehina-hina ni pun, tapi kita tak boleh kat dia. Sebab backup dia, pentaksub dia, penjilat dia punya ramai. That's double standard, bos. Kesalahan, salah pada siapa pun tetap satu kesalahan, cerita dia. Tak kisah siapa level dia, cerita dia. Tak kisah level dia sultan ke, maharaja ke, raja ke, presiden ke, Perdana Menteri ke. Kalau dia melakukan kesalahan, tetaplah satu kesalahan. Kalau dia melakukan satu jenayah, tetaplah satu jenayah, cerita dia. Dia tak ada undang-undang, sepatutnya blind, buta, cerita dia. Dia tak tengok kasta, dia tak tengok undang-undang ni, dia tak tengok apa saja, cerita dia. Dia tengok bahan bukti, fakta dan bahan bukti, cerita dia. Tapi kita tak, cerita dia. Kita memang tak buat macam tu, cerita dia. Itu problem kita. Jadi apa yang sepatutnya kita buat, memang kita tak buat. Tu yang nak cakap lah, susah lah, kita dia. Bila kadang-kadang aku memikirkan, aku nak bercerita gini kan, aku tulis dalam Facebook, aku tulis dalam blog, aku tulis dengan macam-macam tempat, cerita dia. Yalah, tapi orang just ambil literal lah satu benda, contoh dia. Contoh cerita dia. Hari ni ialah Thaipusam. Aku Muslim. Aku tak katalah aku Sunni ke, Wahabi ke, tak. No. Dan aku follow jalan Nabi, cerita dia. Tapi aku respect agama lain. Tak kisahlah dia kata diri dia mengamalkan agama, tak kisah. Aku respect. Kalau Thaipusam tu aku respect. Okey, selamatlah menyambut Thaipusam kau. Kau nak sambut Thaipusam, selamatlah, cerita dia. Untuk kau sambut Thaipusam, cerita dia. Kalau kau hari ni Christmas, kau nak sambut Christmas, tak apalah. Just aku respect agama dia. Maksud dia bukan aku respect tu aku tauhidkan kepada agama dia. Beza orang. Dia ada geng-geng ustaz, geng-geng lebay. Ni tu taja cerita dia. Bila kita cakap macam ni, orang kata sesat, kafir, pluralism, liberal, cerita dia. Aku pagi ni je aku dah kena beberapa kali dah liberal dengan kafir. Gelak je cerita dia. Wahlah aku cerita benda betul. Kita hormat agama lain, supaya dengan itu orang lain hormat agama aku, agama Islam aku. Dan orang lain tak ada. Aku tak hina agama lain dengan syarat, aku minta tu je, aku tak hina agama korang jangan hina agama aku. Aku tak hina kau punya nabi ke apa pendeta ke, alim ulama engkau ke. Aku tak hina agama kau punya tu. Dan aku harap kau jangan hina aku. Sebab kalau kau hina aku akan hina balik agama kau, cerita dia. Itu je, simple as that. Tapi bila aku cakap macam tu, plural, kafir, cerita dia kat aku, macam-macam. Otak ada tak, cerita dia. Kita hidup bermasyarakat, hidup dalam satu dunia yang besar ni. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kita ni, cerita dia, kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kita ni, satu aja, hanya ada satu puak aja, ada satu kaum aja, ada satu agama aja, memang Allah Ta'ala boleh jadikan. Tapi kalau Allah jadikan yang lain-lainnya, sebab cerita Allah benarkan dia yang lain-lain tu, sebab Allah nak menguji kita, menguji tahap keimanan kita, menguji tahap toleransi kita, menguji tahap akal kita. Allah Ta'ala bagi akal, otak tu, apa guna? Maka tidakkah kamu melihat, cerita dia? Maka tidakkah kamu mengetahui, cerita dia? Kan? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu ingkari, kau dustai, cerita dia. Kau nafikan benda tu. Jangan, cerita dia. That's why bila dalam kita sekarang ni, bila kita cakap, adalah kumpulan bawa okey, hari ni semalam lah, cerita dia, merayakan hari beragama sedunia. Yalah. Beza antara orang beragama dengan orang yang tidak beragama. Ateis, cerita dia. Ateis, agnostik, cerita dia. Dia tak percaya pada agama. Jadi itu satu masalah. Jadi kita ni, kita respect. Soalan sama ada
betul ke agama dia, sesat ke agama dia tu, menyimpang ke agama tu, cerita lain. Cerita dia dah Allah Ta'ala dah terangkan. Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Islam. Kalau dia orang pegang pada syariat yang betul, teganglah cerita dia. Sebab setiap orang akan dihisap atas apa yang diamalkan, atas apa syariat yang dia pegang. Dia bawa cerita dia. Kan? Kita ni tak payah memandai-mandai lebih. Sebab kita jangan menghukum. Bukan kita kerja hukum. Kerja menghukum bukan kerja kita. Kerja menghukum tu kerja Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala yang berhak untuk mengatakan ni kafir, cerita dia. Bukan kita. Kita kalau dah tahu orang tu kafir, kita tak payah nak sembang-sembang, oh tu kafir, cerita dia. Tak payah nak sembang-sembang depan orang tu. Kita tahu dia tu bersesat, dia beragama kafir. Kita jangan begitu terus cerita dia. Kita cuma terangkan, oh ya kau punya ni ada problem sini. Tak payah lebih-lebih cerita dia. Tak? Kita ceritakan apa kekurangan. Dia sebenarnya aku cerita dengan kau, dakwah ni sebenarnya bukan mengkritik agama lain. Itu salah cerita dia. Banyak ustaz-ustaz kat Malaysia ni, banyak lebay-lebay ulama-ulama kat Malaysia ni main label, oh itu kafir, cara tak betul, tak betul. Tak, itu bukan cara dia. Cara berdakwah sebenarnya tunjukkan ialah macam mana Islam itu the way of life, ad-din, cerita dia. Menunjukkan bagaimana Islam tu tinggi. Macam mana Islam itu berada di atas sekali. Bagaimana Islam tu syumul. Itu sepatutnya. Sepatutnya kita menunjukkan. Okey, ini aku bawa Islam. Ini cara aku. Hormat orang tua, hormat wanita, hormat kanak-kanak. Aku tak menebang balak, merosakkan alam sekitar. Aku tak membuang sampah puntung rokok. Aku tak isap rokok dalam kereta, campak keluar sampah. Cerita dia, aku makan dalam kereta, cerita dia. Orang Islam macam itu. Bukan setakat tulis label kat belakang kereta. Tulis syahadah lah, apa saja perkataan pun. Tapi bawa kereta perangai macam setan. Bagi signal tidak. Lepas itu pakai songkok, pakai jubah, pakai serban sebagainya. Maik bawa kereta ke tengah, ke tepi. Signal tak reti nak bagi, sampah main buang. Lepas tu main himpit kereta orang. Itu bukan Islam, itu sesat cerita dia. Puak-puak macam itu sesat. Tak kisah dia pakai label Islam ke, logo Islam ke, apa jadah sekalipun pada kenderaan dia, pada diri pribadi dia. Itu sesat. Yang itu yang kufar. Kufar tu maksud dia ialah orang yang dah dapat ilmu, dah diberi pencerahan, tetapi menidakkan pencerahan tu, menidakkan ilmu tu. Itu yang sesat, itu yang kafir. Cerita dia, itu yang kufar. Cerita dia. Kita sepatutnya sebagai orang Islam, tak kisahlah kau bawa perampilan apa sekalipun, cerita dia, kau bawa ad-din Islam, the way of life. Hormat orang, kan? Nak motong bagi signal, masuk corner bagi simpang bagi signal, cerita dia. Jangan buang sampah, bersih ke alam. Jangan potong bala untuk jahanam ke rumah orang sampai rosakkan itu. Jangan jahanam ke alam sekitar. Jangan tebang pokok tanpa sebab. Jangan bunuh binatang tanpa sebab, bunuh cicak tanpa sebab. Apa alasan nak main-main tembak-tembak bunuh cicak, cerita dia. Hadis tu pun sendiri pun fail tu tak, cerita dia. Nak cerita dengan kau orang lah, aku pun tak faham lah, cerita dia. Please lah, cerita dia. Please lah berubah. Aku tahu bila bercakap ambil masa sampai 15 minit, 16 minit, cerita dia. Kadang-kadang geram, cerita dia. Tak. Korang bawa imej Islam kononnya, tetapi tak bawa imej Islam. Kok bercerita pumpang-pumpang pasal agama, cerita dia, tapi tak bawa imej Islam. Aku tak kata aku baik. Aku tak kata aku ni lah pewaris Nabi. Aku tak kata, tapi aku cuba bawa. Aku cuba baik-baik dengan kumpulan-kumpulan yang tersesat, kan, terseleweng. Bukan setengahnya, bukan mereka nak menyeleweng. Dia orang tak tahu, dia orang diajar oleh orang yang tak tahu, dia seleweng, kata dia. So kita betulkan, tunjukkan orang Islam tu macam mana. Okey? Assalamualaikum.